Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang ayat salat atau syur orang-orang musyrik. Itu perintah orang-orang musyrik menyuruh Rasulullah SAW untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada nampak di situ ada suruhan perintah kepada orang-orang musyrik supaya Rasulullah SAW menyembah atau memuja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh Rasulullah SAW jawab, apakah kamu suruh aku menyembah, memuja yang lain daripada Allah, wahai orang-orang yang jahil? Itu jawapan dia. Kemudian ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Walaqad uhiya ilaika. Tengok kaitan dia dengan tadi ayat tadi. Ayat tadi orang-orang musyrik suruh Rasulullah SAW menyembah selain daripada Allah. Jadi jawab kepada mereka, apakah engkau menyuruh aku menyembah selain daripada Allah, wahai orang-orang musyrik? Dan apa kaitan dia dengan ayat ni? Ayat ni Allah tujukan kepada Rasulullah SAW. Walaqad uhiya ilaika, dan demi sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu. Kamu di sini siapa? Wahai Muhammad, itu wahai Rasulullah, bukan kita kepada Rasulullah SAW. Sebab wahyu Rasulullah SAW terima, kita tak terima wahyu. Jadi dalam Quran kalau ada engkau, kamu tu jaga. Kadang kita, kadang Rasulullah SAW. Khusus Rasulullah SAW. Kalau ayat ni khusus Rasulullah SAW. Diwahyukan kepada kamu, wahai Rasul, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada kamu. Apa diwahyukan kepada mereka? Satu kaedah yang besar sekali, itu lain asyrakta, demi sesungguhnya kalau engkau kalau engkau mempersekutukan, mensyirikkan, kalau engkau mensyirikkan dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi kan orang musyrik minta Rasulullah SAW sembah syirik kepada Allah. Allah bagi warning, kalau engkau syirikkan Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya jika engkau syirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna, dia ada dua taukid, lam dengan nun. La yahbatanna, sungguh-sungguh akan gugurlah, akan hapuslah amaluka, amal kamu. Apa saja amal baik akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kamu sungguh-sungguh, dua kali sungguh-sungguh, ini semua taukid. Kalau kita baca bahasa Arab ini semua penegasan, huruf-huruf penegasan yang Allah gunakan. Dan sungguh-sungguh kamu termasuk dari orang-orang yang rugi. Sekarang pertanyaan, adakah Rasulullah SAW akan melakukan syirik? Kita cakap tak mungkin, mustahil Rasulullah SAW akan melakukan syirik. Rasulullah SAW awal tadi sebelum dia cakap bukan nak suruh aku syirik, tapi Allah bagi warning. Jadi kenapa Allah bagi warning, kata ulama? Sedangkan Rasulullah akan melakukan, mustahil Rasulullah SAW bagi warning. Ada ulama berpendapat warning tu sindiran, itu indirect kepada siapa? Kepada kita. Rasulullah tak mungkin dia syirik, tapi itu kamu, kamu maksudnya kita. Kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah, Rasulullah mustahil dia akan melakukan syirik. Rasulullah maksum, dia tak akan melakukan syirik. Yang tak maksum dia apa? Kita boleh melakukan syirik tak? Mustahil ke? Tak mustahil orang-orang masjid, orang-orang surau ni melakukan syirik. Mana ada mustahil? Kalau awak Nabi boleh lah, mustahil. Jadi awak orang Islam pun boleh, umat. Sebab itu diterjemahkan engkau dan pengikut-pengikutmu. Engkau dengan pengikut-pengikutmu. Tapi kalau dalam bahasa Arab engkau je. Tapi kata ulama tafsir dia, ini adalah indirect kepada kita. Indirect kan ta'lid, tak tahu lah kalau dalam bahasa Arab ta'lid itu sindiran kepada kita. Saya tak ambil bahasa Inggeris lagi senang lah. Indirect message ni kepada kita.
Dan kita, kalau seorang itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik, maka amalan dia, amalan baik dia lah, bukan amalan jahat dia, amalan baik dia semua terhapus. Haji dia ke, puasa dia, jadi dia terhapus immediately ke atau macam mana? Wah, ini lagi ulama bincangkan. Kalau dalam mazhab Hanafi, immediately meletup macam belot tu. Kalau kena jarum aja, syirik tu kita jarum kena je, ini guru saya cakap kena je masuk ke belot tu, pum habis. Tak jadi belot habis. Senang aja macam kita kalau di dalam dewan periksa, budak tu tiru, bercara ambil kosong terus. Walaupun dia dah jawab soalan betul banyak, dia dah apa? Kosong. Itu dia. Habis semua dia punya amalan. Awak punya baca Quran ke, habis semua. Kata mazhab Hanafi, cakap habis, terus habis. Adapun mazhab yang lain tak cakap kalau dia mati. Adapun mazhab yang lain cakap kalau dia tak bertaubat, dia terus saja, dia terus sampai dia mati, maka baru habis. Amalan dia semua gugur semua. Dia tak tahu dia ditambung dosa syirik. Dia terus hidup, dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal dunia. Barulah pada ketika itu dia meninggal dunia, ini mereka buat dalil banyak ayat Al-Quran semua. Barulah amalan dia terhapus, semua amalan kita. Nauzubillah min dzalik. Dosa syirik ini sungguh kita cakap, dan dia terus kalau amalan dah gugur, berarti dia dah murtad, keluar daripada Islam. Saya nak share saya nak share tentang jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik. Apakah jenis-jenis syirik? Saya ambil ni daripada Al-Afkar. Ini daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. Mufti Wilayah Persekutuan. Saya ingat ini pada zaman dia buat jawab ni, pada zaman Dr. Zul. Allah rasanya begitulah. Cakap apakah jenis-jenis syirik dan adakah semuanya dikira murtad, kufur? Jadi dia jawab biasalah Dr. Zul, dia bawa dari sudut bahasa. Cakap syirik itu dari sudut bahasa, dia berarti penyertaan, perbandingan, lawan bagi persendirian atau perpanjangan dan kelulusan. Dari makna syarikani ialah sesuatu yang dimiliki oleh dua orang, tidak khusus. Ini semua dari sudut bahasa. Saya ambil dari sudut istilah dia. Dari sudut istilah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut syirik adalah menjadikan bagi Allah sekutu, yang mana dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah, atau takut kepadanya, atau mengharap kepadanya, atau dicinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada Allah, atau dia melakukan kepadanya suatu jenis daripada jenis-jenis ibadat yang khusus kepada Allah, dia lakukan untuk benda itu. Jadi dia termasuk musyrik, syirik. Jadi dosa syirik kita tahulah, dosa paling besar sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni kalau dia mati. Dosa paling besar sekali adalah dosa syirik. Dia bawa jenis-jenis syirik di sini. Dia bawa pendapat Al-Imam As-Sanusi dalam Al-Muqaddimat, membahagi. Imam Sanusi ini adalah mazhab Syafi'i dan dia juga di atas akidah Asy'ariyah. Jadi dia membahagikan syirik itu kepada 6 jenis. Satu, syirik istiqlal, iaitu yang bermakna menetapkan adanya dua Tuhan atau lebih yang berlainan, seperti akidah Majusi. Akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura, Mazda dan Agram, Mayu. Saya tak tahu lah. Dia punya istilah-istilah Majusi lah. Dia punya agama, dia macam dua Tuhan, hitam dengan putih tu lah, benda tu kan. Tapi dia pakai bahasa Arab pula. Itu menetapkan ada dua atau lebih Tuhan. Alam ni ada lebih daripada satu Tuhan. Itu satu. Yang satu, syirik tab'i, iaitu menyatukan Tuhan dalam beberapa oknum seperti akidah Trinity
Itu agama Kristian. Agama Kristian juga 3 in 1. Allah, Tuhan, God, Holy Ghost dengan Son. Jadi 3 dalam 1. Itu. Yang ketiga, syirik takrib. Takrib ni apa maksudnya? Beribadat kepada sesuatu selain Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil perantaraan dalam mendekatkan diri. Sekarang ni di media sosial ke di mana-mana bertentangan, ada dua kelompok yang bertelaga, kita kata. Dua kelompok yang bertelaga. Satu yang cakap dia aswajah, satu yang dia dua-dua Ahlus Sunnah. Dua-dua Ahlus Sunnah lah, saya cakap dua-dua Ahlus Sunnah. Satu Ahlus Sunnah dia cakap aswajah, satu Ahlus Sunnah Wahabiyah. Dua-dua aswajah. Kita tak keluarkan mereka daripada Ahlus Sunnah. Dua-duanya Ahlus Sunnah. Jadi yang ketara sekali bergaduh sangat adalah bila aswajah ni dia cakap berdoa kepada makhluk, directly minta kepada orang mati, berdoa kepada makhluk, ya fulan, ya syekh, ya wali, tolonglah aku menderita. Dia tak syirik. Yang Wahabiyah pula cakap itu syirik. Berdoa kepada makhluk, tepat-tepat doa ya syekh itu tak boleh, dia kata itu syirik. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi dia bergaduh. Satu cakap dia bukan syirik, satu cakap dia adalah syirik. Itu ustaz macam mana? Boleh save pula kan? Benda ini kalau ternyata syirik, kalau benda tu syirik, kita pun tak perlulah nak berdoa kepada orang-orang ni kan. Kita ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlulah nak berdoa. Atau dia nak syirik tak? Cakap kemungkinan boleh jatuh kepada syirik. Kalau hati dia lari, niat dia lari, kemungkinan boleh jatuh kepada syirik. Jadi kita cakap tu, untuk nak jalan selamat, keluar daripada khilaf, jangan kita buat. Yang keluar daripada khilaf, tak perlu nak berdoa kepada kayu, tak perlu nak berdoa kepada jin, tak perlu nak berdoa kepada hantu, tak perlu jadi dalam video-video kan boleh berdoa kepada jin, boleh berdoa kepada semua boleh. Dia cakap itu tak syirik. Saya ingat kita jagalah dalam bab ni kan. Walaupun mereka ni ustaz-ustaz ke, mereka ni itu, tapi untuk nak jaga kita punya akidah ni, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam yang ini kita tak faham macam mana boleh berdoa kepada manusia ini. Itu yang terjadi pergaduhan antara dua puak ni. Okey tak? Saya tak cakap mana-mana ni dua ni. Ni dua ni gaduh. Saya dalam ada dua grup saya join. Dua grup. Satu grup ini, satu grup ini. Dua-dua ada asyik bergaduh. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak berdoa kepada pokok ke, nak berdoa kepada kayu ke, nak berdoa kepada orang mati ke, dengan kata tak syirik, tafadhal. Tuan-tuan yang tanggung. Kalau dia syirik. Kalau dia syirik, di hari akhirat tak ada orang nak belakan. Kalau syirik, kalau ternyata benda tu syirik, akan kekal dalam neraka dan tak keluar-keluar. Dan habis semua amalan dia. Tadi cakap habis semua amalan dia semua. Ini suatu perkara yang besar. Kalau tak ada, kalau kita nak play safe, jangan masuk campur lah. Kita akidah kita biasa je. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benda-benda ini semua kan, jangan kita itu. Tapi inilah hakikatnya jadi yang terjadi syirik takrib. Takrib itu beribadat kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi. Jadi yang keempat, syirik taklid, itu beribadat kepada Allah dengan mengikut orang. Taklid buta je, ikut aja. Apa orang tu buat, diikut aja. Jadi dia pergi ke tempat-tempat mana, dia kata kita berdoa kepada orang ni, kita minta hajat kita. Kalau di Singapura tu ada tempat dia dinamakan Kusu Island ataupun St. John Island. Tuan kalau pergi, pernah pergi? Kusu Island tak pernah. Kusu Island ni kena naik ferry. Nak pergi naik ferry. Saya pernah pergi Kusu Island. Jadi dia ada keramat.
keramat ni ada 3 orang. Satu Syed Abdul Rahman, dan satu Nyai apa, dan satu Fatimah. Itu dia punya Syed Abdul Rahman, ini dia punya mak, ni dia punya adik dia, Fatimah tu. Jadi tak tahu siapa Syed Abdul Rahman, dia tak tahu lah ulama ke apa ke, dia cakap dia orang pelaut aja ada tempat ni, tapi dia dijadikan tempat meminta oleh semua bangsa. Cina minta, Melayu minta, India minta, semua minta kepada keramat ni. Itu dia. Pasal apa? Dia dekat dengan Tuhan. Kita minta dengan dia, kita dapat. Cina pun maksudnya itu juga minta juga. Tapi Cina dia tak bagi Yasin lah. Kalau orang Melayu datang penjaga caretaker keramat ni, bila Cina je dia bagi joystick lah. Dia bagi ni, ni kau pakai ni. Raikan, dia raikan. Ni dah video tuan-tuan. Saya bukan nak cakap ni buat cerita, dia raikan, dia bagi. Kalau Melayu dia takkan nak bagi joystick. Melayu dia bagi Yasin. Kau baca Yasin, kau baca ini. Jadi ini syirik yang jelas-jelas nyata sekali, syirik kepada makhluk. Memang tak minta kepada Allah, direct terus minta kepada makhluk ni. Kita tak segan-segan dah nak cakap. Tak ada macam mana boleh pergi sana, pergi minta kepada makhluk. Itu dia. Kemudian yang kelima dia cakap di sini, Imam Sanusi cakap adalah syirik asbab. Asbab ini menyandarkan satu kesan kepada sebab tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan, atau manusia sembuh kerana obat. Kerana obat aku sembuh. Bukan Allah yang menyembuhkan dia, bukan Allah yang mengenyangkan dia. Ini tuan-tuan belajarlah nanti dengan Ustaz Akidah yang ajar akidah di sini tentang syirik asbab ni. Nanti tanya dengan dia. Kalau nak tahu lagi kan, tanya dengan dia apakah syirik asbab. Pasal dia ada detail dia. Dia punya perincian dia. Makan ambil masa yang panjang kalau nak terang. Kemudian syirik aghrad, iaitu beramal kerana selain daripada Allah. Dia buat amal tapi tujuan dia bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Jadi kata Imam Sanusi, bagi nombor 1 hingga 4 dia kira kufur secara ijma'. Secara ijma' kufur terus 1 sampai 4. Adapun 6 yang dia beribadat bukan kerana Allah SWT, dia dikira maksiat, tidak kufur. Adapun nombor 5, dia memerlukan perincian. Macam orang cakap, kalau kita percaya obat ni sembuh, kita asbab, dan ini perlu kepada perincian. Dengan jika disandarkan kepada sebab asbab tertentu semata-mata tak, bukan Allah sembuh aku, semata-mata obat ni sembuh aku, bukan Allah, maka itu kufur secara ijma'. Itu Imam Sanusi cakap. Jika dia meyakini bahawa Allah yang menyembuhkan dia, ini asbab aja, ini asbab, dia cakap ini dia yakini bahawa ia memberi kesan melalui daya yang dijadikan oleh Allah kepada makhluk, dia dikira fasik dan ahli bid'ah. Okey, faham tak? Tak faham nanti tanya. Jangan main-main dengan bab ni. Kita betul-betul kena faham. Ini apa syirik dengan asbab. Kadang kita dengar, Ustaz, kalau kita percaya obat tu menyembuh, kita syirik. Tunggu dulu, kau cakap betul-betul. Kalau pun syirik kata ulama, itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kita cakap secara sebab obat itu sembuh. Tapi kita yakin bahawa Allah SWT yang sembuh, maka kata ulama itu masuk dalam syirik kecil. Yang 4 tu yang terkeluar daripada Islam, itu yang dihukumkan sebagai kufur. Itu dia. Jadi banyak lagi. Itu satu kitab mukadimah yang ditulis oleh Imam Sanusi. Jadi jangan cakap kitab akidah Asy'ariyah ni tak ada ajar syirik. Ada dia ajar syirik. Belajar, jangan ingat ni Asy'ariyah ni tak ada syirik, dia sifat rukun dia. Mana ada? Ini yang tulis siapa ni? Yang tulis imamnya Asy'ariyah. Jadi ada bab syirik.
dan disyarahkan, dan diajar di YouTube oleh ulama-ulama semasa ni. Kalau kita boleh download, tapi dalam bahasa Arab lah, oleh ulama Syria, ulama itu disyarahkan. Benda ni lah, benda ni meluas tentang bab syirik ni. Cuma kita je tak masuk-masuk, tak tahu bila nak masuk bab syirik. Itu yang masalah dia. Masalah pusing-pusing kita tak masuk dalam bab syirik. Last tak tahu apa jenis syirik. Kalau kita ambil yang jenis yang dinyatakan oleh Imam Sanusi itu dah okey ya. At least kita tahu apakah 6 jenis syirik yang boleh terjadi itu. Ada juga ulama yang akan lebih daripada itu. Sekarang ni masalahnya syirik moden. Syirik yang moden, yang hadis. Syirik ada yang qadimnya, tadi dia sebutnya qadim. Syirik ni biasa syirik. Tapi syirik yang moden. Boleh syirik yang moden itu yang ulama moden kena tulis apakah benda-benda yang boleh menjatuhkan seorang itu dalam syirik. Jadi kita kena ada ilmu. Kalau tak ada, takut-takut kita melakukan syirik. Dan bila orang tegur, kita melenting pula. Pasal enemy to ignorant. Dia musuh kepada apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu benda tu. Orang cakap dia buat itu, dia mengamuk. Dia mengamuk, tak tentu pasal. Macam yang si caretaker tu yang berjaga keramat tu. Yang interview dia budak Melayu. Budak perempuan ni saja dia cucuk. Pakcik, ada orang cakap ini perbuatan syirik kan? Apa kau cakap syirik? Syirik tu kau percaya ada 2 Tuhan saja. Itu syirik. Kau percaya ada 2 Tuhan. Nampak? Dia ambil yang nombor 1 je. Syirik kalau kau percaya ada 2 Tuhan, itu syirik. Ini bukan kau percaya ada 2 Tuhan. Ini perantaraan aja. Ini kita jadikan dia perantaraan aja. Jadi dia pengamuk pula. Saya boleh share dia punya video ni. Bagus budak perempuan ni cocok sikit pakcik terus bagi fatwa. Yang syirik hanya percaya 2 Tuhan. Kalau kau percaya 2 Tuhan, itu kau syirik. Yang lain semua boleh. Ini kalau kita tak belajar, kita kena tipu terang-terang kita kena tipu pasal kita tak belajar, tak ada ilmu tentang syirik. Jadi ini perkara yang besar sekali, dan Allah kata habis. Amalan semua habis kalau melakukan syirik. Dan yang takutnya dia tak sedar. Bila dia tak sedar, dia tak bertaubat perkara itu syirik. Contohlah, percaya kepada bintang. Kata Rasulullah SAW, pagi ni dalam sebuah hadis sahih, pagi ni umat aku ada yang syirik dan ada yang beriman. Ada yang kufur, ada yang beriman. Jadi yang kufur tu, yang syirik tu, orang yang percaya hujan turun, pagi tu hujan turun kerana bintang, maka dia telah syirik, telah kufur. Dan orang yang beriman cakap yang turunkan hujan Allah SWT. Jadi kalau kita percaya dengan bintang horoskop kita ada, saya Aquarius, atau apa Scorpio, ini macam-macam horoskop. Jadi kita tak tahu, kita percaya dan kita baca horoskop tu, dia kata minggu ni kau akan jumpa kawan lama kau. Betul-betul kita jumpa kawan lama kita. Terus kita cakap apa? Betul lah, bintang tu cakap minggu ni aku dah. Terus kita lupa tau. Terus kita lupa benda tu. Kita tak bertaubat, kita tak apa, kita mati. Berarti dia dah tanggung. Mana ada taubat? Taubat apa? Dia kena menyesal, dia kena stop, dan dia kena berazam tak nak buat benda tu lagi. Taubat kan ada 3 syarat. Kalau dia tak pernah bertaubat tentang dosa syirik, jadi takut dia mati, dia tak bertaubat. Itu kata ulama, dia diberi, amalan dia tak habis. Ini 2 pendapat lah. Tadi mazhab Hanafi cakap terus habis amalan dia, terus terus. Yang lain satu cakap tak, dia sampai kepada dia tunggu dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat, baru habis amalan dia. Jadi kita takut gitu. Dosa-dosa syirik yang kita dah lakukan habis, yang kita tak sedar. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika
mimma la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada mensyirikkan Kau dengan apa yang aku tahu, dan aku mohon pengampunanmu atau perlindunganmu daripada apa yang aku tak tahu. Dan kita tak tahu, tak sedar, telah melakukan syirik. Naudzubillah dari apa jadi tak tahulah, secara individu kita tak tahu. Tapi secara general, secara umum, awak melakukan syirik, awak tak bertaubat, awak akan kekal dalam neraka. Allah tak akan beri pengampunan. Amalan awak habis, batal, dan haram masuk syurga. 4 Satu, amalan habis, terhapus. 2, Allah tak akan ampun. 3, dia haram masuk syurga. Dan 4, dia kekal dalam neraka. Ini semua adalah ayat Quran. Siapa yang menentang, dia kafir. Siapa yang menentang ayat Quran ni, ayat Quran yang 4 ni, dia kata syirik tak ini, awak menentang, bukan menentang saya, menentang ayat Quran. 4 ni jaga-jaga tuan-tuan. Kalau orang tu melakukan syirik dan dia tak bertaubat, kata Imam Sanusi tadi, ijma' ulama' dia kufur. Ijma' ulama'. Ijma' maksudnya apa? Tak ada perselisihan ulama'. Kita jangan cakap ada khilaf ulama'. Dia tak ada khilaf ulama'. Ulama' ijma'. Siapa yang melakukan syirik, dia tak bertaubat, maka dia kafir. Kafir terus. Macam mana? Dia orang Islam, dia kafir. Dia cakap, kita yang munafik tu zaman Rasulullah SAW, wa ma hum bimu'minin, Allah kata. Mereka itu bukan orang beriman. Itu duduk dengan Rasulullah SAW, tapi kafir. Apa lagi kita? Itu duduk depan sebelah Rasulullah SAW, duduk dengan ceramah, Rasulullah bagi ceramah. Sebelah dia ada Abdullah bin Ubay ini semua kafir, ni semua munafik-munafik, sekitar 80 orang gitu. Semua kafir itu, macam mana pula boleh jadi macam gitu? Itu kita tahu. Wa ma yashurun wa ma ya'lamun. Allah kata mereka jadi kafir ni dengan mereka tak sedar dan mereka tak tahu. Dengan tak sedar, tak tahu. Jadi amalan-amalan yang mencurigakan, amalan-amalan yang tak jelas punya, harap jauhi. Jangan terlibat dengan amalan ini. Jangan terlibat. Biasanya dinasihatkan amalan-amalan yang boleh menyebabkan syirik. Boleh menyebabkan syirik. Ini amalan ni kalau buat ni, dia boleh menyebabkan syirik ni, baik tinggalkan. Baik jangan buat. Kita doa pun tak tahu diterima oleh Allah ke tidak. Awak berdoa kepada makhluk tu, Allah terima ke tidak? Terima ke? Mana ke tidak? Kalau dia yakin makhluk tu yang kabulkan, itu confirm punya tuan-tuan. Itu 100% punya. Kalau dia cakap makhluk, hatta kita cakap kalau orang Majusi ke apa, sembah berhala dia, minta kepada berhala dia, jadi dia dapat kaya. Kita cakap siapa yang bagi dia kaya, itulah berhala dia. Kita pun musyrik juga. Kita boleh syirik kepada siapa yang menjadikan dia kaya. Adakah berhala? Kalau dia berdoa dengan berhala, dia dapat apa yang dia doa. Siapa yang bagi tu tuan-tuan? Siapa yang bagi? Allah. Mana boleh berhala yang bagi? Mana ada kuasa berhala? Jadi kalau dia doa kepada sesuatu tu, dia yakin benda tu boleh bagi manfaat kepada dia, boleh menghalang dia mudarat, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 100% punya ijma' ulama, dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dengan perkara mudarat dengan manfaat. Dia cakap makhluk ni boleh, kan tadi kita cakap obat aja kalau cakap dengan obat ni semata-mata boleh menyembuhkan dia, maka kata Imam Sanusi itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik besar lah, iaitu dia terkeluar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara besar sekali. Sebab itu perkara yang habis semua kau punya, macam kita jadi warga negara Malaysia. Kau buat ni jenayah ni, awak di penjara jadi kau ini jenayah kau buat, habis kau punya citizenship, kau punya warga negara ditarik balik atau dilucut awak punya. Besar tak perkara tu? Ini besar lah, perkara main-main juga. Dilucut awak punya daripada kewarganegaraan, kena halau daripada Malaysia ni. Ini satu yang besar.
Perkara itu besar lah. Kalau yang lain semua kena penjara, hatta kena penjara semua hidup pun kita tak kisah juga. Contohlah, ini kena penjara, tapi ini luncut aku punya warga negara semua. Oh, ini besar ni. Jadi inilah syiriknya, luncut awak tu daripada daerah keimanan, tak keluar daripada keimanan, terus jadi orang yang murtad, jadi orang yang kafir. Kan perkara besar. Macam mana boleh kita anggap perkara ni perkara kecil aja? Ini perkara besar. Itu Dan Allah juga wala takunanna minal khasirin, dan demi sungguh kamu akan menjadi orang yang rugi sangat di akhirat, rugi. Apa kita biasanya orang-orang yang buat amalan-amalan yang untuk nak berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni orang-orang baik. Mereka ni bukan orang pergi disco, pergi orang-orang pergi itu dia. Mereka orang-orang baik, betapalah, apalah, macam-macam amalan yang dia buat kan. Dunia rugi, dunia tak dapat enjoy. Akhirat pun rugi, tak dapat enjoy. Dua tak dapat enjoy, menderita kau di dunia dan di akhirat. Menderita dunia dengan akhirat, rugi rugi darah ini, rugi dunia, rugi akhirat. Mereka, sebab itu Umar bin Khattab bila melihat Sami ke batu itu, menangis semua juga. Rugi betul di dunia dia bekerja keras macam gitu. Amilatun nasibah. Umar baca amilatun nasibah, beramal betul punya keras sangat untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi tak diterima. Di akhirat rugi juga. Dunia akhirat rugi. Apa? Jadi sebelum kita nak melakukan perkara-perkara yang mencurigakan, ini syirik ke tidak ni, ingat ayat ni. Kalau dia betul-betul syirik, awak akan habis awak punya amalan awak, gugur semua, terhapus, dan awak termasuk orang yang rugi. Itu tak dapat masuk syurga selama-lama. Dia kan tak dapat masuk syurga selama-lama, kekal di dalam neraka. Nak tak tuan-tuan kekal di dalam neraka? Satu orang pun tak nak kekal di dalam neraka selama-lamanya, tak dapat keluar. Kita pun cakaplah ada dosa gini semua, moga-moga lah kalau aku kena siksa pun, moga-moga satu hari aku keluar daripada neraka. Ini terus tak ada peluang, tak ada. Dia kekal di dalam neraka selama-lama. Allahu Akbar. Allah kata balillah